Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan teruskan uh, mata pelajaran kelas kita dalam mata pelajaran Maharah Al-Quran tingkatan 5. Yang mana sebelum ni kita dah tengok banyak tajuk. Kita masih lagi dalam pelajaran yang pertama. Dia buat tajuk waqaf. Okay. Kita dah tengok ada beberapa tajuk di bawah ni. Yang pertama, ta'rif. Ta'rif waqaf, qata' dan saktah. Kita dah tengok perbezaan antara waqaf, qata' dan saktah. Kemudian pendapat ulama' dalam waqaf pada hujung ayat. Kemudian pembahagian waqaf. Seterusnya pembahagian waqaf ikhtiari. Okay, kali ini kita akan masuk pula tempat-tempat waqaf Jibril dalam Quran. Yang mana dalam Al-Quran ni ada ulama' dia bagi nama waqaf yang tertentu ni sebagai waqaf Jibril ataupun waqaf Nabi. Sebab ada pendapat kata Jibril waqaf dekat situ, kemudian Nabi ikut. Ada pendapat kata Nabi sendiri yang pilih untuk waqaf dekat situ. Dan waqaf Jibril ni ataupun waqaf Nabi ni dia khilaf. Dia ada banyak tempat. Kalau dalam buku teks ni dia letak 11 kan. Ada dekat tempat lain ada orang letak, ada ulama yang susun waqaf Jibril ni sampai 17 tempat. Ada yang 10 tempat. Dan tempat dia berlainan. Jadi itu adalah yang mereka dapat daripada guru mereka masing-masing. Yang mana diorang kumpul dan susun dalam buku pula. Ni di antaranya. Di antaranya yang dikatakan waqaf Jibril. Dia ada lagi tempat-tempat yang lain dan ada juga pendapat-pendapat yang lain lah. Kita tengok. Okey. Pertama, waqaf pada fastabiqul khairat. Kemudian ibtida' dengan aynama takunu. Dalam surah Al-Baqarah. Waqaf pada fastabiqul khairat ni adalah waqaf kaf. Dia waqaf kaf dekat sini. Okey. Kemudian tempat yang kedua, waqaf pada qul sadaqallah dan ibtida' dengan fattabi'u millata Ibrahim. Dalam surah Ali Imran ayat 95. Waqaf dekat sini juga adalah waqaf kaf. Seterusnya, fastabiqul khairat. Waqaf pada fastabiqul khairat dan ibtida' dengan ilallahi marji'ukum. Dalam surah Al-Maidah ayat 48. Waqaf di sini juga adalah waqaf kaf. Seterusnya, waqaf pada ma laysa li bihaqq. Kemudian ibtida' dengan in kuntu qultu. Dalam surah Al-Maidah ayat 116. Waqaf dekat sini juga adalah waqaf kaf. Okey, seterusnya dalam surah Yusuf ayat 108, waqaf pada ad'u ilallah. Kemudian ibtida' dengan ala basiratin. Waqaf di sini juga adalah waqaf kaf. Jadi kat sini waqaf kaf juga. Waqaf kaf. Dan seterusnya. Dalam surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ayat 17. Waqaf pada kadzalika yadribullahu al-amthal. Dekat sini dia hujung ayat. Dekat sini dia hujung ayat. Waqaf Jibril dekat sini hujung ayat. Dan waqaf dekat sini adalah waqaf tam. Waqaf yang sempurna. Yang lain tadi kita jumpa waqaf kaf kan. Ni waqaf tam. Dan dia juga hujung ayat. Jadi memang cantik lah berhenti kat sini. Hujung ayat, waqaf tam, waqaf Jibril, ataupun waqaf Nabi. Kemudian surah Ar-Ra'd juga ayat 18.
Waqaf pada li rabbihimul husna. Okey, waqaf dekat sini, waqaf Jibril kat sini juga adalah waqaf tam. Dia bukan hujung ayat, dia di pertengahan ayat. Dan waqaf Jibril sini adalah waqaf tam juga. Kira dua tempat ni waqaf tam. Okey, seterusnya waqaf pada wal an'ama khalaqaha. Surah An-Nahlu ayat 5. Waqaf Jibril kat sini adalah waqaf kaf juga. Okey, seterusnya surah As-Sajdah ayat 18. Kaman kana fasiqa. Waqaf dekat situ adalah waqaf kaf. Kemudian ibtidak dengan la yastaun. Ni waqaf kaf. Waqaf Jibril kat sini adalah waqaf kaf. Okey, seterusnya surah An-Nazi'at ayat 23. Waqaf pada fahashar. Waqaf pada fahashar adalah waqaf Jibril kat sini adalah waqaf kaf. Okey, kemudian yang terakhir dalam surah Al-Qadr ayat 3. Khairum min alfi syahr. Waqaf Jibril kat sini adalah waqaf kaf. Okey, jadi inilah di antara salah satu pendapat yang mengatakan tempat-tempat waqaf Jibril dalam Al-Quran. Jadi pelajar-pelajar boleh berhenti pada tempat-tempat yang disebutkan ni. 10 tempat ni. Cuma walaupun dia kata Jibril waqaf, ada pendapat kata Jibril waqaf kat sini, ada yang pendapat kata Nabi yang pilih waqaf kat sini. Tapi jika kita perhatikan, di antara 10 tempat ni hanya satu tempat je yang hujung ayat. Dalam surah Ar-Ra'd, iaitu tempat yang ke-6. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Hanya satu tempat saja yang hujung ayat. Satu tempat, dan surah Al-Qadr. Khairum min alfi syahr. Jadi dua tempat sahaja yang hujung ayat. Selain daripada tu semua tengah ayat. Maksud dia apa sini? Maksudnya selain daripada hujung ayat ni bukanlah tempat yang Nabi sentiasa berhenti. Dan bukanlah tempat-tempat ni Nabi mesti berhenti. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab tempat yang Nabi berhenti secara berterusan, ulama akan sepakat yang tu adalah hujung ayat. Tempat yang Nabi berhenti, sentiasa berhenti, memang mana-mana sahabat yang ambil bacaan dengan Nabi, Nabi akan berhenti dekat situ. Jadi tempat tu akan sepakat, semua orang akan sepakat situ adalah hujung ayat. Tempat yang Nabi kadang-kadang Nabi baca sambung, kadang-kadang Nabi waqaf. Tempat tu akan jadi khilaf sama ada itu adalah hujung ayat ataupun tidak. Sebab tu ada khilaf bilangan ayat Al-Quran, bilangan ayat dalam surah, ada khilaf ayat yang sama. Tapi bilangan tu yang khilaf sebab apa? Sebab perbezaan kiraan tempat hujung ayat. Kalau ada tempat yang kadang-kadang Nabi berhenti, kadang-kadang Nabi sambung, dia jadi khilaf dekat situ. Ulama akan khilaf sama ada dikira sebagai ayat ataupun tidak. Jadi bila kita tengok dekat sini, hanya dua tempat saja, dua tempat saja yang hujung ayat. Jadi kita dapat tahu asal dua tempat ni memang Nabi sentiasa berhenti. Yang tempat-tempat yang lain yang di tengah-tengah ayat ni maksudnya Nabi bukan berhenti berterusan pada tempat-tempat yang disebutkan, yang selain daripada hujung ayat ni. Cuma dari segi maknanya elok. Waqaf Nabi semua maknanya elok. Semua waqaf kaf dan waqaf tam. Jadi boleh berhenti, tak ada masalah. Cuma dari segi tempat nama waqaf kaf ataupun waqaf hasan tu masih ada perbincangan lagi lah.
masih ada perbincangan lagi. Tapi ada pendapat yang kata waqaf kaf, jadi boleh ikut pada pendapat tu dan boleh berhenti pada tempat-tempat waqaf Jibril yang kita dah cerita tadi. Tak ada masalah. Okey. Okey. Setakat ini saja untuk tajuk kita hari ini. Mawadhi' waqaf Jibril fil Quran. InsyaAllah kita akan sambung pula untuk tajuk yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.